untuk kertas kerja saya yang bertajuk Fasah dan Tekanan Mental ini, tinjauan terhadap amalan di negeri-negeri yang terpilih di Malaysia. Sebenarnya negeri-negeri yang terpilih ini yang terlibat tentulah negeri Datuk Alid, Pulau Pinang sebab rakan kerjasama, negeri saya sendiri Selangor, Terengganu dan juga Perak. Wilayah persekutuan tertinggal, Tuan Ibrahim, minta maaf banyak sebab kami punya planning bulan puasa tapi tak tersampai pula. Tu kita inilah, insya-Allah nanti kita akan sempurnakan. Baik. Dan bila kita bercakap tentang fasah dan juga tekanan mental, saya kira dalam kertas kerja ini kita perlu juga bercakap tentang dari sudut teorinya, dan saya percaya peserta yang ada dalam dewan ini memang sebahagian besarnya memang dah orang kata dah masak lah apa itu fasah, apa itu darar. Tapi saya fikir kita sama-sama tengok balik dan kita menghala tujukan teori ini kepada maqasid asy-syariah dalam dalam konteks tekanan mental tu. Baik. Tadi Dr. Mimi dah sebut tentang konflik, tentang perceraian. Saya kira dalam pendahuluan saya kira kita perlu juga lihat dari aspek yang tersendiri. Baiklah. Kita tahu bahawa sebenarnya dalam institusi perkahwinan apa-apa sahaja boleh menjadi sumber kepada konflik rumah tangga. Apa-apa sahaja. Kecuali bagi pasangan yang berfikiran positif dan mampu mewujudkan toleransi. Dan konflik boleh berlaku apabila pasangan suami isteri itu dia berdepan dengan masalah yang tertentu. Mungkin juga boleh berlaku disebabkan komunikasi tidak lancar. Dan juga mungkin ada idea dan cara hidup yang berbeza. Mungkin tak salah dari segi agama, tetapi idea itu berbeza dan toleransi tidak mampu diwujudkan dalam perhubungan suami isteri. Dan begitu juga bila mempunyai perwatakan yang tidak boleh diterima oleh pihak satu lagi. Mungkin dalam kes pernikahan secara ijbar, mungkin perkara ini boleh berlaku. Dan macam saya kata tadi, pendek kata, apa-apa sahaja perkara boleh berlaku, boleh menjadi sumber kepada konflik rumah tangga. Dan apa-apa pun bentuk masalah yang dihadapi oleh pasangan suami isteri ini, jika mereka masih menyayangi rumah tangga ataupun mereka masih memerlukan keluarga ataupun atas rasa tanggungjawab untuk mengekalkannya, maka kedua-dua belah pihak tu akan berusaha dan cuba saling bertolak ansur demi keutuhan rumah tangga yang terbina, dan begitulah sebaliknya. Dan dalam mendepani masalah yang yang memberi tekanan ataupun stres ni, macam tadi Dr. Mimi sebutkan ya, kita ada istilah eustress, maknanya good stress. Jadi bila kita menanggapi masalah itu sebagai good stress, so kita akan berfikir, kita punya pendekatan yang positif itu akan cuba mencari penyelesaian untuk matlamat yang positif. Tetapi kalau cara kita berfikir itu hala tujunya negatif, maka begitulah sebaliknya yang disebutkan di sini sebagai adaptif ataupun secara maladaptif, itu secara negatif. Baik. Tetapi malangnya biasanya manusia ni dia lebih cenderung untuk untuk menyambut masalah itu dengan pendekatan secara fight, doktor ya, ataupun flight ataupun freeze. Yang dalam istilah kesihatan mental tu, fight ini merujuk kepada pergaduhan, ataupun flight ini menyelamatkan diri, ataupun freeze ni dia jadi beku, jadi jumut, ataupun dia meminggirkan diri dia daripada bersosial. Okey. Jadi apabila keharmonian ini gagal diwujudkan, matlamat hidup berkeluarga tidak dicapai dan usaha telah dibuat, yang paling penting dekat situ
elemen usaha telah dibuat, maka hubungan suami isteri perlu dilerai dengan cara yang bertanggungjawab. Tetapi bukanlah maksudnya kita nak kata kenyataan ini disebabkan suami itu sebagai sahibul talak, pihak suami ini dia secara sewenang-wenangnya boleh menceraikan pada bila-bila suami itu berkehendak, kerana agama Islam telah pun meletakkan hukum-hukum yang khusus untuk situasi-situasi tertentu dalam menjatuhkan talak terhadap isteri. Cumanya pada pandangan peribadi saya, bila menjatuhkan talak satu itu, walaupun ia merupakan klimaks kepada konflik rumah tangga, ia adalah satu bentuk perpisahan yang masih terkawal, yang minimum, yang masih terkawal. Itu sebabnya kalau kita lihat pada surah At-Talaq ayat yang kedua, kemudian dalam hadis Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, takutlah kepada Allah tentang wanita isterimu sebab dia engkau ambil kahwini dengan amanah daripada Allah. Jadi di sini maksud yang kita boleh fahami, kalaupun ini hubungan suami isteri itu sudah tidak boleh diselamatkan lagi, stres itu seboleh mungkin diminimumkan. Dan itulah sebabnya kita boleh katakan perceraian yang adil itu adalah perceraian yang berlaku dengan cara talak dalam keadaan tanpa ada sengketa antara kedua-dua belah pihak. Isteri pada ketika itu dalam keadaan suci daripada haid dan tidak disetubuhi. Ini perceraian yang adil, yang implikasinya isteri menjalani tibung iddah yang tidak lama, mendapat nafkah iddah dan sejumlah mutaah yang wajar. Jadi kita boleh nampak bagaimana Islam, undang-undang syariah itu, walaupun keharmonian sudah tidak dapat dikekalkan, sekurang-kurangnya tidak wujud permusuhan di antara pihak-pihak. Baik. Jadi bila selain daripada perceraian biasa, dan bila seseorang isteri, bila dia dah minta cerai, suami tak setuju, maka dia akan melihat pintu-pintu keluar yang lain. Biasanya dia akan lihat taklik, tebus talak, dan masing-masing ada prosedur yang tertentu. Dan kalau kedua cara ni, taklik ataupun tebus talak ni tak boleh, dia akan pergi kepada fasakh. Dan itu yang biasanya kita lihat senario yang berlaku. Maksud fasakh ialah batal atau bubar, dan dalam secara istilahinya itu ialah membatal atau membubar hubungan pernikahan suami isteri kerana sebab-sebab tertentu yang menghalang kekalnya perkahwinan tersebut. Dan pembubaran perkahwinan secara fasakh ini kita tahu dia tidak diterangkan secara jelas dalam Al-Quran, tetapi prinsip-prinsipnya boleh kita lihat daripada maksud-maksud ayat ke-34 dan ke-35 surah An-Nisa. Dan antara dapatan saya melihat bahawa fasakh ini merupakan satu-satunya kaedah yang tidak mempunyai elemen persetujuan oleh pihak oleh pihak suami. Itu yang saya nampak. Maka kaedah pembubaran ini memerlukan campur tangan qadi atau hakim, dan disebabkan inilah Abu Zahrah mengistilahkannya sebagai at-talaq bil hukm al-qadi, ataupun Wahbah Az-Zuhaili menyebutnya sebagai at-tafriq al-qada. Dan terdapat 5 isu dalam membincangkan alasan fasakh ini. 5 isu dibincangkan oleh para ulama. Gagal memberi nafkah kepada isteri, hukum penjara, ghaib, aib atau kecacatan, dan juga darar. Okey. Dan bila ulama-ulama ni berbincang, termasuk mazhab Az-Zahiri, hanya isu aib dan kecacatan sahaja yang secara umumnya mazahib ini bersetuju untuk menjadikannya sebagai alasan fasakh. Hanya satu isu ini sahaja. Isu-isu yang lain ada pro dan kontra, ada yang A sama dengan B setuju tetapi C dengan D tak setuju.
dan hanya mazhab Maliki sahaja yang menerima kelima-lima isu sebagai alasan fasakh. Dan bila kita tengok kepada dalam konteks Malaysia, semua isu yang dibincangkan ini diterima pakai di bawah peruntukan. Kalau di Selangor, di Perak, di Pulau Pinang, di bawah Seksyen 53. Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh. Dan apa yang saya lihat, fasakh diwujudkan dan dijadikan sebagai undang-undang bagi memastikan kelangsungan hidup yang sejahtera, walaupun tujuan perkahwinan adalah suci sifatnya tanpa mengira lelaki atau wanita. Walau bagaimanapun hanya kaum wanita sahaja yang lebih memanfaatkan kaedah ini. Ini adalah hasil daripada dapatan kajian kami. Baik. Kita tahu bahawa berbelas-belas alasan diperuntukkan di bawah, contohnya di bawah Seksyen 53 fasakh. Tetapi kita boleh kategorikan fasakh ini di Malaysia kepada 4, iaitu aib ataupun cacat, hilang ataupun dipenjara, darar ataupun gagal memberi nafkah kepada isteri. Baik. Saya nak ambil yang disebabkan darar itu tadi. Saya nak fokus darar ini dari aspek macam mana ulama bagi perception. Asy-Syatibi mendefinisikan darar sebagai penganiayaan terhadap isteri yang melibatkan 5 maslahah, iaitu agama, nyawa, keturunan, harta benda dan akalnya. Dan sebahagian ulama dia tambah maruah, sebagai maslahah yang ke-6. Kenapa tak? Okey. Ini dia stuck. Emir mana? Terima kasih. Okey. Dan secara ringkasnya, tekanan mental ataupun gangguan mental adalah sebahagian daripada kesan darar yang boleh berlaku apabila terjadinya krisis rumah tangga atau apabila 5 maslahah daruriyah isteri terjejas. Saya kira input ini telah pun dibincangkan oleh Dr. Mimi, cuma kita melihat dia dari ruang lingkup maqasid asy-syariah. Dia tak mesra lah dengan saya. Ini tak, ni lah tak suspend lah Ustaz. Dah keluar Pulau Pinang dah. Tak apa. Baik. Tadi kita dah nampak dekat situ apabila Asy-Syatibi mendefinisikan darar ini sebagai penganiayaan suami terhadap isteri yang melibatkan 5 perkara asas yang wajib dijaga, iaitu maslahah daruriyah dari sudut agama, nyawa, keturunan, harta benda dan termasuklah akal isteri. Dan jika kita merujuk kepada kategori ketiga alasan-alasan yang tadi saya ada bahagikan kepada 4 kategori di bawah peruntukan fasakh di Malaysia ini, kita boleh melihat sebagai kita melihat dalam perspektif Asy-Syatibi ini, iaitu dalam ruang lingkup maqasid asy-syariah, tidak keterlaluan kalau saya boleh katakan bahawa semua alasan yang diperuntukkan dalam Undang-Undang Keluarga Islam negara ini adalah bagi memastikan setiap individu dapat mengamalkan agamanya dengan lancar, nyawa yang terlindung, ahli keluarga dan keturunannya dalam keadaan yang sejahtera, harta bendanya tidak dicerobohi dan ia tidak terhalang untuk menikmatinya. Saya sebutkan ini sebab nanti ada justifikasinya. Seterusnya, ia dapat meneruskan perjalanan hidupnya dengan minda dan emosi yang sihat,
maka sebarang perlakuan atau tindakan yang menyebabkan kerosakan 5 perkara berkenaan hendaklah dinafikan dan ditolak. Kemudian dalam ulama-ulama membincangkan tentang darar ini dapat dibahagikan kepada 2 bentuk. Yang pertama, penganiayaan secara maknawi, iaitu berbentuk tekanan jiwa, mental dan emosi. Dan yang keduanya, penganiayaan yang kedua adalah secara fizikal dan kesannya boleh dilihat, iaitu seperti berlakunya sentuhan secara langsung seperti menampar, sepak, tumbuk, ataupun dengan bantuan dengan melalui alat lain, mungkin dia ambil pisau, mungkin dia ambil kayu, kan, ambil kapak, na'udzubillah, untuk memukul ataupun untuk mencederakan. Dan dalam perbincangan awal, kita tahu bahawa konflik atau krisis rumah tangga mempunyai hubung kait dengan gangguan mental, dan ringkasnya ia boleh mengakibatkan tekanan mental. Jadi manakala takrif dan definisi yang diberikan oleh Asy-Syatibi dan Ad-Dardir, ini kalau lihat pada musrah yang ke-9, juga jika dilihat dari sudut sains kesihatan mental, boleh dikatakan sebagai faktor pencetus secara umum dan khusus kepada krisis atau konflik suami isteri. Dan selanjutnya, tekanan mental adalah sebahagian daripada kesan darar yang berlaku. Baik, ini dapatan kajian kes. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, negeri-negeri yang terlibat dalam kajian ini ialah Perak, Pulau Pinang, Selangor dan Terengganu. Sebenarnya tanpa kriteria yang tertentu dalam pemilihan, cuma Pulau Pinang mestilah dengan rakan kerjasama. Kemudian Selangor mewakili Lembah Kelang dan Terengganu mewakili Pantai Timur. Negeri Perak tertanya-tanya kenapa negeri ini dipilih, sebab terus terang saya kata dekat negeri Perak tu ada kawan saya. Satu kelas masa dekat universiti. Jadi saya fikir mudah. Tetapi rupa-rupanya memang ada hikmahnya aturan ini, ada takdirnya yang Allah nak berikan kepada kita sebenarnya. Dan kebanyakan kes ini kita ambil secara rawak, kemudian disaring, dan kita hanya dapatkan kes-kes fasah sahaja. Dan kecuali di Terengganu, kes dibuka dan dibaca melalui digital file. Ini pada pandangan saya sangat sistematik, dan kes-kes mudah ni dirujuk. Jadi negeri-negeri yang lain termasuk negeri Datuk, kita semak dalam bentuk hard copy. Okey. Pulau Pinang sebagai negeri pertama yang kami lawati, kami sempat memilih semua kes fasah yang mengandungi tekanan mental. Maknanya sebenarnya kita ambil daripada store tu Datuk berpuluh-puluh kes, dan akhirnya kita saring, kita dapat 13 kes, dan semua 13 kes ini mengandungi tekanan mental. Yang kita di situ ada cukup besar tak untuk ditengok Kalau tak cukup, dekat saya punya kertas kerja tu ada lampiran, boleh lihat di situ. Baik. Di Pulau Pinang sebagai negeri pertama yang dilawati, kami kita tengok dekat tuntutan ataupun dekat alasan penghakiman tu, dia gunakan istilah tekanan mental secara jelas, ataupun kadang-kadang dia tak gunakan istilah tekanan mental secara jelas, tetapi dia gunakan istilah-istilah yang secara tidak langsung. Contohnya, sejak itu juga defendant telah bertindak menyakiti dan menjadikan kehidupan plaintiff menderita bila disebut secara tu, maknanya dengan pendekatan itulah seterusnya alasan-alasan. Okey, bagi Terengganu, kita dapat memilih 10 kes fasah secara khusus, dan masa saya buat kajian di Terengganu, satu kes berada di hujung perbicaraan. Dan di negeri Perak sebanyak 50 kes. Perak bagi kami 50 kes. Tapi Perak ni quite interesting, yang nanti saya akan share pada tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan keputusannya adalah sebagaimana jadual yang akan tertera selepas ini. Dan negeri Selangor sempat kita tengok, walaupun last minute sempat kita tengok 10 kes, dan kami berpada dengan 6 kes yang relevan dengan kajian ini.